Alright, so jadi safety you kena faham bila elemen safety ni bukan hanya talking about manusia Jadi bila kita talk about keselamatan, jadi bukan hanya isu manusia yang kita ambil berat, begitu juga dengan property property dan environment environment dan property memainkan juga perkara yang penting Jadi bila talk about safety, manusia, harta benda dan juga persekitaran. So you kena faham tu, environment kita perlu kita juga jaga. Itu adalah juga safety. Dan kita telah pun telah pun memberi pengajaran kepada kita kalau kita tengok apa yang berlaku di Sungai Kim Kin, Johor Bahru, yang berlaku di Selangor, yang berlaku di beberapa tempat tentang pencemaran dan sebagainya. Kita mencemarkan persekitaran tapi pada masa yang sama juga kita mendatangkan masalah kepada manusia sendiri masyarakat setempat. Okey, berkenaan dengan welfare, apa maksud welfare? Provision of facilities to maintain the health and well-being of individual at workplace. Satu provision of facilities, jadi kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh majikan untuk memastikan pekerja-pekerja berada dalam keadaan sihat dan selesa. Itu penting itu maksud welfare. Kemudian kita tengok, ini perkataan yang selalu kita akan jumpa, iaitu perkataan hazard dan risk. Ingat tak kita bicarakan tentang risk management, assessment apa semua tu. Okey, hazard. High rank, hazard identification, risk assessment and risk control. Jadi perkataan yang paling penting adalah hazard dan risk. Apa maksud hazard? Hazard bermaksud ianya adalah punca ataupun ataupun situasi ataupun tingkah laku yang mempunyai yang boleh mendatangkan kemalangan boleh mendatangkan kejeraan atau kemalangan yang membahayakan boleh membawa kemalangan ataupun kejeraan kepada kesihatan kita, damage property dan juga damage kepada environment or a combination of this a combination of both. Jadi kalau you perhatikan, hazard adalah dia punya punca, nampak tu? Punca atau situasi atau behavior. So jadi ingat tak dulu yang gambar yang kita buat tu, yang gambar dalam suatu office tu ada tikus, ada orang angkat barang yang tinggi tak nampak, kemudian pintu yang bertutup, dengan pintu exit door yang di block dengan barang-barang dan sebagainya. They are talking about situation. Okay. Kalau mesti kata awak di dalam makmal, katakan awak berlari-lari, awak bergurau-gurau, itu adalah tingkah laku ataupun behavior. Yang tadi kita bicarakan situation. Source, jadi source di sini adalah, ia merupakan source. Jadi kalau you perhatikan, contoh dia wire yang terletak di lantai dan sebagainya, yang boleh tersangkut dan sebagainya. So jadi ini adalah hazard. Jadi hazard is a source or a situation or behavior with a potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property. Nampak? Dia boleh juga membawa kerosakan kepada bukan hanya manusia, kepada harta benda dan juga persekitaran. Ataupun ianya menggabungkan semua tu. Ingat manusia, okey, harta benda dan juga apa lagi? Yang ketiga, persekitaran. So ada 3 benda yang you perlu perhatikan di situ. Jadi hazard merupakan satu punca ataupun satu situasi ataupun tingkah laku. Risk, apa maksud risk? Tengok yang saya highlight ni. Combination of likelihood of an occurrence of hazardous event, severity of damage to property environment. Jadi risk di sini ataupun risiko adalah probability ataupun likelihood of an occurrence. Maksud dia, adakah kalau risiko dia tinggi, kalau risiko dia 90, katakan awak pergi ke satu tempat itu mempunyai risiko 90%. Jadi kalau awak pergi ke tempat itu, kemungkinan besar awak akan ditimpa musibah. Kalau risiko dia 10%, sekali awak pergi dah kena musibah. Kalau risiko awak katakanlah 10%, ekstrim 10%,
kemungkinan awak pergi ke tempat itu 10 kali, mungkin kali yang ke-10 baru awak kena musibah tu. Okay. So jadi maksud dia kalau probability ataupun risikonya tinggi, bermaksud peluang untuk awak menerima musibah tersebut maka adalah lebih tinggi. Kemalangan akan berlaku adalah lebih tinggi. Jadi ini bererti bahawa kalau kita berjalan di jalan raya, contoh dia hari terang, jadi mungkin risiko kemalangan di jalan raya adalah rendah. Mungkin katakan kita kata 20%. Tapi kalau kita berjalan di jalan raya waktu hujan, jadi risiko dia kemungkinan risiko untuk berlaku kemalangan kemungkinan 70%. Risiko kita berjalan di waktu hujan dan kemudian di waktu malam pula tu lagi. Jadi risiko untuk berlaku kemalangan kemungkinan 80%. So jadi it's getting higher and higher. So you payah faham di situ. Maksud dia kalau risikonya lebih tinggi because of the hazard kat situ. Jadi ini berarti kemalangan akan tendensi peluang untuk berlaku kemalangan adalah tinggi. Jadi kalau risiko tinggi bermaksud peluang untuk berlaku kemalangan adalah lebih tinggi. Kalau risiko rendah, peluang untuk berlaku kemalangan adalah rendah. Okey. Okey, danger. Apa maksud danger? Danger bermaksud relative exposure to hazard. So, jadi hazard adalah tadi yang merupakan punca atau situasi dan sebagainya. Danger di sini adalah relative exposure. Maksud dia sejauh mana sejauh mana kemalangan yang awak akan timpa, akan terima. Okey. Kemalangan jalan okey, danger di sini adakah to what extent? Adakah awak akan putus jari? Adakah awak akan putus tangan ataupun awak akan melibatkan kematian? So jadi benda tu adalah relative exposure kepada hazard berkenaan. Bergantung sejauh mana awak terdedah kepada hazard tadi tu. Okey? Bergantung sejauh mana awak terdedah kepada hazard tadi tu. So jadi kalau mesti kata hazard tu adalah api ataupun wire elektrik yang terdedah maksud dia wire elektrik yang terdedah di laluan. So danger dia maksud dia relative exposure. Kalau mungkin awak kemungkinan awak hanya terkena renjatan sedikit ataupun awak juga boleh renjatan sedikit di mana awak boleh hidup, awak hanya feel a shock ataupun awak mempunyai di mana awak kena shock dan awak pengsan ataupun you kena shock dan at the same time you mati. Jadi danger dia adalah relatif bergantung kepada macam mana awak terdedah kepada pendawaian elektrik berkenaan. So these are the things yang you perlu faham di sini. Okay. Fine. Dan kemudian cuba kita tengok yang untuk topik hari ini. Okay. Untuk topik hari ini kalau kita tengok di sini adalah okey, cuba kita tengok tentang chapter 2 risk management Risk management. Okey, boleh nampak? Nampak. Boleh. Boleh? Okey, ni sekarang okey lebih besar, okey? Lebih jelas? Jelas. Okey. So jadi yang chapter 2 ni adalah risk management. Kita dah bincang tadi, risk management adalah dia apa? Punca Risk adalah punca ataupun situasi ataupun tingkah laku yang talking about hazard. Hazard adalah punca ataupun apa tadi? Hazard adalah punca ataupun situasi ataupun tingkah laku yang membawa kepada kemalangan. Okey, risk management risk masuk risiko tendensi ataupun
ataupun probability ataupun kita katakan apa tendency peratusan untuk sejauh mana tingginya untuk berlakunya kemalangan. Itu risk risiko ni adalah dia punya probability dia Okey, so sekarang apa yang kita akan buat ialah kita nak mengurus macam mana sama ada risiko tinggi, risiko rendah dan sebagainya, macam mana kita nak urus okey. Dan macam mana kita nak menilai. Okey. So jadi ini adalah beberapa perkara yang perlu kita tahu. Okey. Okey, dalam risk management dan kalau kita perhatikan di sini dalam risk management berapa perkara yang perlu dilakukan. Ianya mestilah integrate ataupun diintegrasikan ke dalam bisnes kita ataupun syarikat kita ataupun persatuan kita ataupun office kita So kita tidak menerima maksud dia kita mesti dapat mengelakkan daripada risiko-risiko yang tak sepatutnya berlaku dan kita perlu membuat keputusan terhadap risiko yang kita buat. So jadi kita kena memahami risiko tersebut dan tindakan perlu diambil dan kita perlu menentukan dari segi pemberat dia. Dan nanti kita akan perhatikan dalam pengurusan risiko kita akan tengok sejauh mana dia punya pemberat. Dan kemudian kita akan perhatikan macam mana nak mengurus risiko tu. Okey. So jadi kalau you perhatikan risk assessment perlu atau tidak sebab dalam OSHA 1994 OSH 1996 OSH Regulation 96 menyatakan tentang keperluannya risk assessment. Jadi bila you tanya risk assessment perlu dibuat atau tidak, perlu dibuat. Jadi walaupun bisnes awak tu macam mana sekali bisnes pun, ia perlu membuat risk assessment. Okey. Okey. Dan kemudian management system standard requirement dan ini adalah Malaysian standard, ini ISO international, OHSAS pun semuanya memerlukan kepada risk assessment. Okey. So jadi risk assessment perlu dibuat pada mana? Perkara-perkara yang rutin ataupun perkara-perkara yang non-rutin. So jadi semuanya perlu dibuat risk assessment. Dan aktiviti kepada semua pekerja kita yang bekerja di tempat kerja. Termasuk nampak tu yang menarik lagi termasuk subkontraktor dan visitors. Maksud dia untuk melakukan risk assessment tersebut, dia mesti melibatkan senang kata semua orang, bukan hanya pekerja saja, tetapi dia melibatkan orang yang orang luar yang terlibat dengan kita. Contoh dia subkontraktor dan juga pelawat pun perlu ada risk assessment. Dan kemudian kita perlu lihat fasiliti pada tempat kerja. Fasiliti yang disediakan adakah dianya menyumbang kepada risk assessment menyumbang kepada persekitaran tempat kerja yang selamat. So jadi perkara tersebut perlu dilakukan. Okey, bila kita perlu lakukan risk assessment, macam mana kita nak buat penilaian assessment maksud dia penilaian risiko Bila kita nak buat penilaian risiko sebelum operasi, semasa operasi, selepas operasi. Jadi kalau kita membuat pengurusan risiko, contohnya lah pengurusan risiko di cafeteria tu, tempat awak nak beli makanan petang nanti. Jadi awak perlu buat pengurusan risiko sebelum operasi. Maksudnya sebelum kedai tu beroperasi pengusaha kedai tu beroperasi, you kena buat penilaian before. Ada tak hazard yang awak dapati? Okey. Dan kemudian semasa ianya beroperasi, semasa pekedai-pekedai itu datang melakukan operasi, perlu juga buat penilaian. Okey.
Dan juga semasa dia melakukan operasi, contoh dia masa dia jual beli dan sebagainya, you kena buat observation. Yang ketiga, after operation. Selepas pembersihan berlaku dan sebagainya, ada tak hazard yang awak nampak selepas operasi tersebut, selepas perniagaan dilakukan. Okey, kemungkinan selepas perniagaan dilakukan, mungkin barang-barang bersepah ke apa dan sebagainya, tidak dibersihkan ke apa, dan mungkin ianya akan dijilat oleh anjing ke apa dan sebagainya. Itu merupakan hazard juga tu. Walaupun kalau makanan tu dijilat oleh anjing, kita tak tahu anjing tu ada penyakit ke tidak, anjing gila ke apa ke. So jadi benda-benda tu perlu dilihat juga So jadi untuk buat risk assessment ni, kita perlu buat sebelum, semasa dan selepas. Dan kemudian bila kita dah buat risk assessment, persoalan yang berikutnya ialah bila kita dah buat risk assessment, bila kita buat review, maksudnya kita dah buat risk assessment dia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bilakah jangka masa kita buat risk assessment? Adakah kita perlu buat setiap hari? Adakah kita perlu buat setiap minggu? Ataupun kita setiap bulan? Jadi apa yang perlu kita lakukan, risk assessment ni perlu kita buat semula ataupun kita buat semakkan bila berlakunya internal changes, ada perubahan yang berlaku di tempat kerja kita. Misalkan ada alatan baru sampai, ataupun ada buat renovation, material baru digunakan, prosedur baru diperkenalkan. Itu internal changes. Dan seterusnya, talking about external changes. External changes ni apa? Biasanya yang di luar daripada tempat kerja. Okey. Di luar saja daripada tempat kerja. Okey. External changes, maksud external changes di sini adalah kalau kita kata ada peraturan baru dan sebagainya, ataupun peraturan baru, polisi-polisi baru dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita buat ialah we have to make some changes on the kita punya risk assessment. Okay? Okay, dapat dah? Hello? Hello? Okay tak ni? Boleh sir, okey. Dapat sir. Dapat. Okey sir, okey. Kalau Okey, tak faham tanya. Sebab nanti lepas ni awak akan buat exercise ni tau. You will do it. Saya tak nak nanti semua tanya saya je. Padahal semua dah ada kat dalam nota awak tu. Okay. Alright. Okay. Okay. Biasanya siapakah yang akan melakukan risk assessment kalau di syarikat syarikat awak? Risk assessment ni biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Dan juga risk assessment kalau di UTHM kalau dalam risk assessment pun di mana kita akan buat risk assessment, sebenarnya risk assessment biasanya akan dibuat oleh mereka-mereka yang kompeten ataupun terlatih ataupun kompeten itu biasanya lah kalau di syarikat Dan ada juga di mana kita buat biasa juga kita ada buat juga di setengah-setengah syarikat ataupun setengah-setengah organisasi di mana risk assessment itu akan dilakukan oleh pekerja sendiri pun ada juga pekerja-pekerja yang ditugaskan, mereka dilatih dan lepas tu mereka membuat risk assessment. Ada juga internal risk assessment Ini macam chemical, biasanya kalau berkaitan dengan chemical ni ini adalah chemical risk assessor ni biasanya adalah yang train, yang maksud dia memang tapi kalau dalam konteks ni you kena bayar kat dia orang chemical health risk assessor ni biasanya you kena bayar lah.
Okay. Tapi kalau dalam risk assessment yang biasa saja, yang biasa kita buat tu, biasanya akan dibuat oleh sama ada safety health officer ataupun ianya akan dibuat oleh pekerja sendiri. Itu bergantung kepada apakah bentuk risk assessment yang kita buat. Biasanya kalau chemical risk assessment, ianya akan dibuat oleh individu yang terlatih and then you kena bayar. Agak mahal perlu dibayar agak mahal. Okay. Alright. Okay. Dalam komponen risk assessment, risk management, apa yang perlu dibuat? Ingat tadi perkataan HIRAC, hazard identification, risk assessment, risk control, ingat tak HIRAC? Okay. So jadi basic komponen dalam risk management, apa yang perlu dilakukan ialah mengenal pasti hazard. Okay. Ini adalah perkara yang perlu awak lakukan. Okay. Nanti dalam exercise yang awak lakukan, awak akan buat sampai sinilah risk control kat sini. Hazard identification, awak perlu kena pasti hazard yang ada di sekitaran tempat kerja tu. Apakah hazard yang ada? Kemudian kita tengok risk assessment. Risk assessment kita akan tengok dari segi probability hazard yang ada itu berkaitan dengan kemalangan yang akan berlaku. Okey, adakah dia mempunyai risiko yang tinggi? Nanti kita akan tengok. Kemudian risk control. Kalau sebab apa? Kadang-kadang di dalam tempat kerja kita ni banyak hazard. Dan juga risikonya berbeza-beza. Sebab probability-nya berbeza-beza untuk dia berlaku. Jadi kita kena beri keutamaan dan kemudian kita akan kawal dia. Macam mana kita nak kawal dia? Okey, macam mana kita nak kawal dia? Jadi nanti kita akan lihat macam mana proses ni berlaku. Kemudian kita akan kawal risiko tersebut, sama ada kita boleh hilangkan risiko tersebut ataupun kita kurangkan risiko dia. Kemudian selepas kita lakukan tadi risiko control, mungkin perlu kita buat pemantauan semula dari semasa ke semasa. Kita tengok sama ada dengan memperkenalkan risk control tadi ini, adakah bila kita lihat dalam risk assessment semula, adakah risk probability dia semakin menurun, semakin berkurangan ataupun hilang. Jadi kalau kita tengok risikonya tidak berubah ataupun risikonya semakin bertambah, ini berarti kita perlu menggunakan ataupun kaedah mengawal yang berbeza. Tak boleh gunakan kaedah yang sama. Okay? Alright. Okay. So dalam risk assessment technique, kita ada classify activities, work, product, service, activity, identify assets. So jadi aktiviti kita apa Sebab tu kalau you perhatikan, apakah aktiviti tempat kerja tu? You kena tengok adakah ada service, product, work ataupun activities. You kena tengok Kalau you perhatikan petrol station, kalau petrol station apa agaknya? Work, product, service or activities? Mana satu agaknya? Petrol station. Kalau construction, pembangunan, mestilah work kan? Kalau petrol station, is it product, service or activities sebenarnya? Petrol station. Apa agaknya? Cubalah. Service, okey. Product. Cafeteria, tempat you makan tu. Apakah aktiviti dia? Product. Service. Dia provide service lah, dia provide makanan apa semua kan? Okey. Okey. Kalau misal kata you pergi ke dewan orang ramai. Kat dewan. Apa kat dewan? Katakan you pergi dewan orang ramai. You pergi kat dewan orang ramai. Itu apa benda sebenarnya? Activities. Itu activities. Kalau misal kata awak pergi kenduri kahwin. Dia non-routine tu. Kenduri kahwin adalah activities. Apa lagi?
produk. Contoh dia kalau apa lagi agaknya kalau work kita tahulah, kita kata tempat pembinaan dan sebagainya itu work. Produk ini dekat mana agaknya ni produk ni? Pasaraya. Hilang. Pasaraya services. Produk ni kalau kita tengok di kilang tadi kan. Shopping complex. Contoh kilang kita buat production dan sebagainya, itu menghasilkan produk menghasilkan produk kilang-kilang, itu produk. Yang lain ni kebanyakan kalau you tengok ialah dia banyak is giving us services sebenarnya. Services. Okay. So kalau cafeteria adalah services, activities. Sebab ini you kena classify the activities sebab dia ada kajian di situ. Okay. Kita ambil contoh yang mudah. Katakanlah kita ambil contoh yang mudah nak fahamkan ni senang je. Katakanlah kita sekarang ni kita kejap lagi petang nanti kita nak pergi ke apa? Cafeteria. Okey. Kalau dekat cafeteria, apakah agaknya hazard yang ada ke dekat cafeteria tu? Jadi dia berkaitan dengan servis. Okey. Agaknya hazard dia apa? Hazard yang ada dekat cafeteria. Apa hazard yang ada dekat cafeteria? Apa dia? Tak dengar. Terbakar saya. Yes, yes. Tak dengar. Okey, kita ambil contoh yang mudah lah. Yang apa tu? Yang Arab jual kebab tu. Yang Arab jual kebab tu. Apa yang hazard yang awak nampak dekat Arab yang jual kebab? Api. Yes, api. Fire tu kan. Api, fire tu. Dengan yang api kat situ. Itu hazard tu. Dan apa lagi? Yang dia bakar tu kan gas untuk yang dia bakar ayam apa semua tu. Itu pun sama juga. Apa lagi hazard yang ada kat situ yang awak nampak? Okey. Ada lagi tak hazard dia? Kemungkinan dekat situ hazard dia kat situ ialah lagi satu apa? Pelajar berkerumun. Itu pun ada hazard juga tu berkerumun Dan juga kemungkinan kat situ ada apa dia? Basah, katakan air kat situ. Itu hazard. Ataupun ada minyak kat situ. Itu pun hazard juga. Kemungkinan ada kerusi ke apa terletak dekat situ ke apa, orang lalu lalang ke apa dan sebagainya. It's a hazard. Kemudian determine risk. Risk di situ ialah you nak kenal pasti sama ada probability dia adakah high risk, medium risk, low risk. High risk tu maksud dia adakah api di situ mempunyai risiko di mana dia akan meletup. Risiko dia tinggi ke rendah agaknya untuk dia meletup. Ataupun tangan awak terkena dekat api dia tu. Risiko. Ataupun pekerja tu mempunyai risiko di mana pekerja itu tangan dia terkena pada api tu. Tinggi ke rendah agaknya? Hello? Okay, depends you punya observation. Tinggi ke rendah. So jadi kalau di sini katakan contoh dia masak tadi adalah ayam panggang tu menggunakan api, gas, okey, dan ditutup dengan cermin. Jadi hazard di situ adalah hazard di mana apa hazard yang ada kat situ. Iaitu ada tendensi di mana api yang kat situ dan gas yang digunakan, mungkin cermin yang digunakan itu mungkin boleh pecah ke apa dan sebagainya. Determine the risk. Adakah risiko dia tinggi atau tidak untuk berlaku. Kalau dia tinggi, okay, decide is tolerable atau tidak. Kalau dia is not tolerable, kalau misal kata risiko tu macam tadi api dekat kebab yang dia potong tu misal kata is tolerable. Susah tentuk tangan you kena ke sana sebab dia pakai pisau ke apa dan sebagainya. So okay, risiko dia mungkin 10% aja. Jadi adakah risiko tolerable? Yes, tolerable. Jadi perlukan risk control tak perlu. Jadi kalau misal kata kalau kita tengok tadi mungkin api yang digunakan untuk membakar ayam tu, you tengok cermin tu pun dah retak-retak tu, ada tendensi untuk pecah. Jadi risiko dia tinggi tak? Tinggi. Apakah risk control yang you akan buat? Cermin tu perlu diganti apa dan sebagainya. Sebab kalau tidak dia mempunyai risiko yang tinggi untuk dia pecah dan membahayakan pekerja dan juga membahayakan pelanggan. Jadi all this kind of thing yang you akan lakukan. Dan kemudian selepas awak lakukan demikian, mungkin sebulan dua lagi, kemudian awak kata kita nak tengok sama ada risk control yang kita buat tu berjaya atau tidak.
okey, bukan katakan tadi awak kata gantikan cermin yang mempunyai kekuatan haba yang lebih tinggi. Jadi bila katakan awak tengok dalam masa seminggu ke apa, awak nyatakan seminggu lah, tengok semula, oh cermin tu tak retak, tak apa dan sebagainya dalam keadaan bersih. You kata bahawa risk control yang dilakukan itu adalah bersesuaian dan sebagainya. Nampak tu? Adequate atau tidak. Kalau dia tak adequate, you kena tukar apa cermin lain ke. Kalau cermin tak boleh pakai, maksud dia you gunakan aluminium dan sebagainya. Jadi adequacy of risk control ni adalah merujuk kepada action plan yang awak dah buat. So kalau ianya berjaya, okey. Dan teruskan. Jadi kemudian adakah kita akan buat risk assessment yang berikutnya? Mungkin kalau kita buat risk assessment yang berikutnya, kemungkinan pekerja dia telah berubah, bertukaran pekerja ataupun apa lagi, semester baru bermula ke apa dan sebagainya, mungkin dah lama dia tak berniaga, then you have to do risk assessment again. Ini sebagai contoh yang mudah lah. Okay? Dan bila awak buat risk assessment, cadangan-cadangan tersebut awak perlu berikan cadangan, contoh dia dalam risk action control dari segi ni, risk control action plan ni. Jadi awak perlu berikan kepada majikan lah, majikan berkenaan. Okay. Alright, ada soalan? Hello? Saya bagi awak contoh yang very simple. Ada tak? Belum lagi, saya tak ada soalan. Ada soalan saya tak ada. Ada, semua dah macam nak tidur je dah ni. Ada. Okay. Dan ini adalah beberapa hazard analysis. Macam mana kita nak menilai hazard, ada beberapa teknik. Macam ni kalau kita tengokkan, I'm not going to go into detail on this kaedah-kaedah teknik yang digunakan. Hazard analysis, risk assessment and risk control. Ini adalah hierarchy. Okay, yang kita akan gunakan adalah yang pertama ni, hazard identification, risk assessment and risk control. Ini adalah teknik yang kita akan gunakan. Job safety analysis kita tak gunakan, fault tree analysis kita tak gunakan, fault mode and effect analysis kita tidak gunakan, HAZOP ataupun hazard and operational studies itu pun kita tidak gunakan. Daripada kelima-lima ni kita hanya menggunakan hierarchy, iaitu hazard administration, risk assessment dan risk control. Jadi apa yang awak akan buat, awak akan gunakan hierarchy. Ini antara teknik yang paling mudah. Okay, so you akan gunakan teknik yang pertama ni untuk menganalisa hazard. Okay. So kalau you tengok ni fault tree analysis, dia sebagai contoh lah. Contoh ni fault tree analysis, apa kegunaan dia? Analyze and why accident could occur, graphic technique to calculate probability of an event. Itu fault tree analysis. Okay, ini contoh kalau dalam fault tree analysis, contoh dia jatuh daripada tangga yang rosak. Okey, soalan-soalan yang perlu dijawab, why was the defective ladder are not found during normal inspection? Bila one thing bila menjadi auditor, bila kita nak buat hazard identification dan sebagainya, kita perlu menjadi orang yang suka bertanya ataupun minda kita ni selalu menyoal. Contoh dia, jatuh daripada tangga yang rosak, tangga yang rosak. Okey, dia soalan-soalan yang perlu dijawab sebagai contoh. Why was the defective ladder not found during normal inspection? Dia akan tanya, kenapa tangga yang buruk tu semasa pemeriksaan biasa tak jumpa? Oh, rupanya ada orang yang sembunyikan dia. Okay. Why did the supervisor allow its use? Siapa ataupun kenapa supervisor tu benarkan tangga yang rosak tu digunakan? Dan kemudian tanya lagi soalan. Pekerja yang jatuh tadi, bukan ke you dah tahu bahawa ianya tak sepatut digunakan? Dan kemudian timbul lagi soalan, adakah pekerja tadi dilatih, nampak ni, nak menggunakan tangga je, telah pun dilatih dengan betul? Ataupun employer ataupun pekerja tersebut telah pun diingatkan berkenaan penggunaan tangga tersebut? Dan yang last sekali, adakah supervisor memeriksa kerja yang dilakukan oleh pekerja? Nampak di sini. Jadi untuk menjawab ni, wow. Jadi susah ni nak menjawab ni kalau dah berlaku kemalangan. Dan akan ada orang yang akan bertanggungjawab lah bila menjawab ni. So kalau kita perhatikan fault tree analysis. Nampak tu? Fault tree analysis. Siapa?
Jadi soalan-soalan ni akan digunakan. Fault tree analysis step. Select component for analysis. Ni fault tree analysis. Identify critical pressure of faults. Identify causes for each fault. Work towards a root cause. Identify countermeasure for each root cause. Sama juga kalau di sini ialah berlakunya identify critical failures of fault related to the component. Kat mana silap dia, kat mana masalah dia semua. Root cause maksud dia apakah punca sebenar dia. So you have to be clear. Dan kemudian ambil tindakan pembetulan. Okay. So fault tree analysis nampak tu tadi. Ini tadi yang kita cerita tadi. Ianya telah dilakukan secara what they call it, graphing. Okay. Dari sini nanti awak boleh dapat jawapan awak bila awak menjawab soalan, apabila mereka menjawab soalan tersebut. Job safety analysis is a tool to improve job safety through identifying the hazard identification juga, dan juga defective control. Lebih kurang sama juga. Nampak? Select, record, examine, develop, install and monitor. Lebih kurang juga step dia. Kemudian failure mode effect analysis. Okay. Ini tahun 1950s kaedah ni. Okay. So jadi di sini ialah perkara yang perlu kita ketahui ialah dia punya root cause dan apakah tindakan pembetulan yang perlu dilakukan. Okay. So method of identifying hazard, macam mana kita nak mengenal pasti hazard? Untuk kita mengenal pasti ialah kita review document and publication. Kita melihat dokumen-dokumen yang ada. Kita membuat pemeriksaan dan kita buat pemerhatian. That's very important here. Observation. Nampak tu? Kita inspect dan kita observe. Inspect, kita bertanya, kita melihat, kita mendengar. Jadi macam audit jugalah sebenarnya. Kemudian kita mengukur atmosfera, monitoring the environment, medical surveillance of the worker dan sebagainya, hazard analysis. So, jadi perkara ini adalah penting. Jadi kita perlu, deria kita perlu sensitif bila kita membuat identification. Kemudian hierarchy. So hierarchy di sini apa yang kita bincangkan tadi ialah kita mengenal pasti apakah hazard dan kemudian chances ataupun probability untuk kemalangan itu berlaku. Dan kemudian kita membuat perancangan dan sebagainya untuk mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Okey, tengok ni, ini langkah yang penting It's more or less the same. Classify work activities, tadi kita nyatakan tadi, is it services, product, apa semua dan sebagainya. Consultation, jadi maksud di sini bila kita nak membuat hierarchy, kita perlu consult, kita perlu rujuk kepada majikan dan kita perlu rujuk kepada pekerja. Okey, lepas tu kita membuat identify hazard, kemudian kita buat risk assessment dan juga kita prepare risk control dan kemudian kita implement, kita review dan sekiranya apa yang kita lakukan itu tidak membawa perubahan kepada perubahan yang baik, maka kita check balik semula dan kita ulang semula. So sampailah action plan ataupun control action plan tadi ni untuk mengawal tadi berjaya, only then we can stop. Okay, sehingga ada perubahan-perubahan yang lain, barulah kita buat hierarchy yang berikutnya. Okay. So hazard identification, nampak source of hazard ni. This is very important You tengok di sini, source of hazard. Adakah manusia, man? Kalau manusia apa sebenarnya? Adalah tingkah laku ataupun behavior yang tak selamat yang dia lakukan. Machinery, adakah mesin-mesin yang digunakan itu tidak selamat? Cara pemasangan, kat mana dia letak, ataupun equipment tu dari segi design memang berbahaya. Kemudian material, bahan-bahan yang digunakan di tempat kerja itu adakah berbahaya atau tidak? Method, kaedah ataupun SOP yang digunakan, prosedur-prosedur yang digunakan tu adakah dia membahayakan atau tidak? Method ni. Media, workplace condition, air quality, ventilation, lighting, noise, vibration. Jadi 5M ni penting 5M ni adalah penting. Jadi bila kita nak kenal pasti hazard, kita kena ingat 5M tu. Apa dia 5M tu? Bila kita nak buat hazard identification, kita kena ingat 5M. Apa 5M tu? Machinery, material, method, media. Materials, method, media.
So ada 5 punca hazard. You kena ingat ni. This is very important. Jadi bila you pergi ke satu tempat, okay, katakan you pergi shawarma tu, shawarma, yang Arab tu tadi masak tu, you tengok man, ada tak unsafe act di situ? You tengok unsafe act, katakan dia tak pakai glove. Oh, bahaya juga tu. Itu unsafe act. Ataupun dia pakai slipper masa bekerja, unsafe act. Apa lagi? Berambut panjang. Unsafe act. Apa lagi? Apa lagi yang dia unsafe act? So you boleh tengok. Machinery, installation, layout and design of equipment. Alat-alat pembakar dan sebagainya, all those kind of thing, ada isu tak di situ? Macam tadi kita dah bicarakan cermin yang digunakan ada retak ke apa dan sebagainya. Api yang terdedah dan sebagainya. Kemudian material, substance such as chemical and gases used in the workplace. Oh, material. Yes. Kalau you tengok dia menggunakan gas 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 masak tu, adakah ada kebocoran ke tidak dan sebagainya, all those kind of thing, dekat mana dia letak gas dia apa semua tu, itu mainkan penting Method, the way people carry out their work. Cuba tengok cara dia bekerja tu, dia punya workflow. Adakah cara dia memotong dan dia mengagihkan kepada pekerja tu apa semua, flow dia betul ke apa dan sebagainya. Jadi semua ni mainkan penting. Media, workplace condition, air quality, ventilation. Air quality di situ mungkin suhunya agak terlalu panas. Masa pekerja tu terdedah kepada kepanasan. Sebab apa? Dia hanya pakai singlet ataupun t-shirt saja dan sebagainya. Okey. Ventilation, lighting. Adakah tempat dia terang ke gelap ke apa dan sebagainya. Noise, is it so noisy dan sebagainya. Vibration and other things. So jadi bila you nak buat nanti hazard identification, you kena tengok ke 4 ke 5M ni, 5M 5M ni. So antara perkara yang saya akan tengok ialah 5M tu. Are you following that 5M atau tidak? Okay, classification of hazard. Apakah jenis-jenis hazard tu? Adakah hazard dia secara hazard physical, biological? Tadi kita apa? Source of hazard. Ini apa? Classification of hazard. Jadi adakah dia physical, psychosocial, biological, chemical, ergonomic. Nampak tu? Okay. Kemudian hazard identification techniques. Apa yang you lakukan? Workplace inspection, you tengok, you melihat tempat kerja tu, you buat audit pada tempat kerja. Task safety analysis or job hazard analysis. Dari segi proses kerja yang dilakukan, preliminary investigation, potential accident factors, failure analysis, accident and incident investigation. Okay. Risk assessment, type of risk assessment, qualitative, semi-quantitative, quantitative. Okay, kita akan tengok apa beza qualitative dengan quantitative. Itu kena clear. What is qualitative? Apakah itu quantitative? Kalau kita kata baik, sedang, rosak. Kalau kita kata berikan nilai 5, 3, 1. Jadi kalau ada nilai di situ, itu adalah merujuk kepada quantitative. Kalau kita kata baik, sederhana, rosak, itu adalah kualitatif. You kena faham tu. Okey, apakah risiko? Risiko is the combination and risk is the combination of likelihood and severity of a specified hazardous event occurring in mathematical term risk and predicament. So, risiko apa dia? Likelihood. Likelihood tu maksud dia adakah kalau 100% tu maksud dia kalau you pergi tempat tu maksud dia you memang kena lah. Kalau you kata likelihood dia 10%, maksud dia you pergi situ 10 kali, yang ke-10 kemungkinan barulah kena. Okey. Kalau severity ni maksud dia dari segi kita kata kemalangan yang akan berlaku tu. Injury yang akan berlaku. Adakah severity ni maksud dia luka saja, putus jari, putus tangan, itu dia punya severity. So likelihood is the probability, severity dia tinggi atau tidak. Kalau luka saja sedikit, kita kata severity dia rendah. Kalau putus jari kita kata sederhana, mungkin putus tangan kita kata itu is
very severe lah kan. That is meant by risk. Okay. Okay, likelihood. Likelihood apa? Very likely, likely, unlikely, highly unlikely. Ni yang you gunakan. Severity, nampak dah tu? Kalau fatality maksud dia you mati dah. Fatal ni maksud dia kalau silap you akan mati lah. Itu severe, very severe ni. Okay, dia ada 4 kategori tu. Nampak ni? Okay. Severity, mati, kecederaan yang berat, kecederaan yang kecil, dan kecederaan yang maksud dia mungkin luka sikit dan sebagainya lah, negligible lah, tak boleh diabaikan. Boleh diabaikan. Likelihood, apa maksud likelihood? Likelihood yang maksud dia adakah peratus yang tinggi atau tidak untuk kita berlakunya perkara tersebut. Okay. Okay. So jadi risk is equal to severity, likelihood multiplied by severity. Cuba tengok ni. Okay. Okay, likelihood yearly, monthly, weekly. Okay. Alright. Okay. Okay, risk control. Apa maksud risk control? Contoh dia, deep tank. Katakan kita ada buat etching, kita buat etching. Etching ni, copper plating apa kita nak buat etching. Kita masuk dalam acid. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bila kita buat etching di sini, wap udara tersebut akan dihidu. Dan bila orang tu menghidu, dia akan membahayakan kesihatan dia. Mempunyai risiko. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, macam manakah bentuk risk control yang kita akan lakukan? Kita dah buat high rack dan kita dapati bahawa kita punya hazard adalah di sini tadi tu vapor daripada gas berkenaan. Jadi apa yang kita buat? Apa yang boleh kita lakukan? Sama ada kita substitution, kita tukar proses tu, ataupun kita tukar terus proses tu, yang proses yang tak bahaya, ataupun kita modify proses tersebut. Enclosure maksudnya kita tutup tempat tu, ataupun kita gunakan local exhaust untuk bawa wap-wap tersebut ke atas. Fugitive emission control maksud dia ialah di mana jadi kita kawal dari segi wap kimia yang keluar tu. Isolation maksud dia kita asingkan ni jauh daripada orang awam. Ini adalah contoh-contoh risk control yang boleh dilakukan. Okay? Alright. Jadi kemudian bagi air path, ini dia punya punca. Air path maksudnya laluan laluan udara tadi tu. Kita boleh buat ialah ventilation, monitoring, dilution, automation, remote control, dan kemudian bagaimana pula dengan pekerja kita. Kita bagi dia latihan, kita buat work rotation supaya dia tidak terdedah dengan banyak lah. Maksud dia terdedah sikit. Enclosure of worker, personal monitoring, personal protective devices. Okay. Ini adalah beberapa perkara. Jadi kalau you perhatikan kat sini, ini dia punya punca ataupun dia punya hazard. Dan ini adalah environment dia. You tengok macam mana bentuk risk control ataupun kaedah kita mengawal tu tadi. Kita boleh guna apa yang kita perlu lakukan pada kita. Kemudian apa yang perlu kita lakukan pada laluan tak tahu apa-apa. Jangan makanlah. Hello? Hello? Dengar tak ni? Hello? Orang lain pula tu dia pula tak. Okey. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan, consideration implementing risk control adalah kita kena review, measure regularly, modify if necessary, comply with national law and regulation. Jadi apa-apa yang kita buat, kita mesti perlu merujuk pada perundangan regulation. Kemudian kita mesti merujukkan good management practice, dan kemudian consider current state of knowledge. Pastikan juga knowledge maksud dia pengetahuan pekerja you dan juga pengetahuan majikan. Kalau ianya tidak cukup, bawa sebagai SHO,
safety health officer. Jadi perlu ada latihan, perlu ada pendedahan kepada pekerja dan juga majikan. Include information or report from organisations such as DOSH or services and other. Okay. Jadi perlu ada laporan-laporan daripada DOSH or services and other Perlu ada laporan. Jadi kita tak boleh shock sendiri sebab dia melibatkan juga ada parties DOSH ke apa dan sebagainya. Okay. Okay. Where are we just now? Kat mana kita tadi? Okay. Alright. Okay. Dalam kita mengawal hazard dalam kita mengawal hazard, iaitu kita nak kawal kita kontrol, cara yang terbaik ialah eliminate. Maksud dia macam tadi ni, cara yang terbaik ialah eliminate. Maksud dia kita tak buat langsung pun aktiviti ni. Kalau tak buat aktiviti, hilang terus buang terus. Ataupun kita gunakan satu kaedah lain mungkin kita tak buat etching, kita gunakan CNC, kita potong saja copper surface tu. Jadi kita dah tukar lah. Jadi kita eliminate benda tu. Okay, got it? Okay. Fairly effective substitute. So substitute menggunakan eliminate tu maksud kita berhentikan apa yang kita lakukan. Substitute ni maksud dia kita gunakan teknik lain yang lebih kurang risiko dia. So isolation maksud dia kita letak tempat yang lebih jauh daripada manusia ataupun orang persekitaran. Engineering control ni maksud dia kita gunakan LEV ke apa dan sebagainya untuk kita boleh sedut wap udara tu keluar. Least effective administrative reduction of respiratory risk through use of procedure of instruction. Least effective contoh dia kita tahu pekerja kita terdedah kepada bahan kimia. Jadi apa yang kita buat ialah kita ada ramai pekerja, kita rotate dia. Pekerja kita rotate. Jadi dengan harapan bila kita rotate, badan dia ada masa untuk recover. So still bahaya juga, still berbahaya. Dan yang keenam adalah menggunakan PPE. Maksud dia kita pakai face mask ke apa dan sebagainya supaya kimia itu tidak disedut Kalau disedut pun dia being filtered. Tapi masih ada risiko lagi di situ. Okay. So basic OSH management is identification of hazard, risk assessment, control, risk and review, ways of identifying hazard dan sebagainya, risk assessment along to build a sound basic hierarchy and then. So jadi kalau you perhatikan PPE PPE, apa maksud PPE? Personal Protective Equipment. Biasanya PPE ini adalah yang terakhir. Okay, PPE ini adalah yang terakhir. Biasanya. Dah tak ada pilihan lain, kita pakai PPE. Kalau tidak ada pilihan lain, kita buat Okay. Alright. Okay, kita dah nak habis dah ni. Wow, dah nak habis dah topik ni. Okay, sekarang ni tengah azan. So kita take a break about 5 minutes take a break about 10. Boleh? 10 minutes break. Hello. Hai. Ini baru pukul 4 dah lemau 4 lebih dah lemau lah ni. Okay, we take a break about 10 minutes
Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey. Salam sir. Okey, sekarang kita dah have some idea berkenaan dengan apa ni risk management. Dan sekarang ni kita nak tahu ialah macam mana kita nak buat high rank. So dalam awak punya outer, saya ada satu yang dikeluarkan oleh DOSH Itu guideline macam mana kita nak buat hazard identification, risk assessment and risk control. Jadi tanggungjawab awak adalah melihat pada risk guideline, okey, dan menggunakan this guideline untuk membuat awak punya risk assessment. Okey. So jadi kalau kita merujuk kepada ni, nampak tu, kalau you tengok kan, nampak dia ada elemen severity. Nampak kat sini dia menggunakan severity, dia gunakan ni 1, 2, 3, 4, 5 severity, catastrophic, fatal. Jadi dalam nota yang saya berikan tadi dan ini, saya nak awak gunakan yang ni, yang digunakan oleh DOSH ni. Okay, guideline for hazard identification, gunakan yang ni. Jadi awak akan buat jadual jugalah tu. Jadi kalau kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi untuk menentukan severity dia ada 5. Negligible maksud dia tak ada apa sangatlah, just a cut ke apa dan sebagainya. Yep. Sir present ke? Apa dia? Present kan? Oh, tak nampak Oh, hold on. Nanti tak. Saya kena share, sorry. Saya lupa. Okay. Aha. Sekejap Where is my... Okay. Ni. So, you tengok dekat dalam ni You tengok, boleh nampak dah? Nampak Boleh see? Boleh. Boleh. Okay. Nampak. Ni. So, jadi yang you akan tengok nanti dekat depan ni, ni guideline for high rank ni. Guideline macam mana kita nak buat high rank. So, untuk membuat high rank ni adalah perkara yang penting bahawa high rank is a requirement dia dalam perundangan mesti ada high rank. Kat mana awak kerja pun, kalau awak pergi buat kerja tak ada high rank, you going to have a big issue there. So, hazard identification, risk assessment and risk control ni penting berkaitan dengan keselamatan. So, jadi kalau you perhatikan ini dikeluarkan oleh DOSH ataupun dalam bahasa Melayunya JKKP JKKP adalah satu badan penguat kuasa. Okey. So jadi kalau perhatikan di sini, at the end of the day nanti, macam tadi saya tunjukkan tadi, kat sini dia banyak cerita tu, nampak risk apa semua, everything is there yang kita bincangkan tadi In fact ini adalah lebih complete dia lebih complete. Okay. So jadi saya nak awak baca benda ni, awak baca, dan ini macam tadi ni adalah diambil daripada sini tadi tu, nota tu. Okay. Work activities, nampak tu dalam segi work activity. Okay. Hazard identification, health hazard, safety hazard, nampak tu. Jadi you got to read this one This whole book you got to read untuk you membuat high rank. Okay, kita tengok di sini. Contoh dia macam likelihood. Likelihood dia maksud dia apa? 1, 2, 3, 4, ada 5 likelihood. Ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan probability dia. Inconceivable maksud dia is practically impossible and has never occurred. Maksud dia memang susahlah untuk berlaku. Dan rating lagi satu, sebab awak nak jadikan dia kuantitatif, awak kena buat rating. Nampak? 1. Jadi macam tadi awak tengok risk adalah apa tadi? Likelihood multiply by apa? Multiply by severity. Jadi dia kena darab lah, kena ada nombor yang nak didarab. So jadi likelihood berapa? 1 sampai 5. Kalau most likely 5, kalau tak mungkin 1. Okey, itu likelihood. Dan kemudian severity, nampak rating dia 1 hingga 5. Jadi kalau jadi risk bersamaan dengan apa tadi? Likelihood multiply by severity. Jadi kalau dia punya likelihood dia tinggi dan severity dia tinggi, jadi risk kita apa dia? 5 darab 5. Berapa? 5 darab 5? 25. Maksud dia risiko dia tinggi. Contoh kita ambil contoh lagi. Contoh dia likelihood untuk dia berlaku adalah 5.
memang akan berlaku punya. Tetapi severity dia alah tak ada apa-apa. Kalau jadi pun sikit saja luka ke apa. Jadi kita akan dapat berapa? 5/1. Berapa? 5. Jadi nilai-nilai tu nanti awak boleh gunakan tu untuk menentukan apa dia punya risiko dia. Okey? Kalau risiko dia rendah, maksud dia negligible lah. Tak perlu kisah sangat. Tapi kalau risiko dia tinggi, wow, you have to do something about that. Okay. So, jadi ini yang kita perhatikan So, nampak ni jadual yang dibuat, nampak tu? Likelihood, severity, nampak tu? 5/2, 10, 5/2, okay, you tengok sini. Kalau you perhatikan sini, risiko, you tengok risiko dia boleh gunakan warna. Risiko tu adakah low, medium or high. Kalau high maksud dia you perlu ada immediate action. Medium, yes, you still got to go immediate action. Low maksud dia you boleh ditangguhkan lagi lah maksud dia. So jadi you can put a priority dalam action yang you perlu buat, kawalan tu, pembetulan yang you perlu buat. Okay, jadi kalau you perhatikan di sini, you tengok merah ni, merah berapa nilai merah agaknya? Dia ada nyatakan kat sini, merah berapa hingga berapa? Merah. 15 hingga 25 ke? Merah? Merah 15 hingga 25. Kuning? Kuning berapa agaknya kuning? 5 hingga 14 kot. 5 kot. 5 sampai berapa tadi? 14 macam tu lah lebih kurang. So jadi these are the thing untuk risk tu. Okay. Ni. Dah ada kat sini. Jadi kalau you punya risk adalah ini, then you have to take that action. Okay. Jadi you kena nyatakan kat sini lah. Apakah tindakan yang you akan ambil. Immediate immediate you kena buat pembetulan. Okay. Ni semua ada definition dia. So please read this one Itu tanggungjawab awak untuk membaca. Okay. Dan ini pun kita dah faham tadi ni. Apakah control yang kita boleh buat? Engineering control, ini cara dia. Administrative control, ini cara dia. Dia tu macam mana kita nak control, kita menggunakan apa? Elimination ataupun substitution. Kemudian kita ada engineering control, kita administrative control. Jadi ini kaedah-kaedah macam mana kita nak control Okay. Jadi bila awak nak membuat cadangan control tu nanti, awak kena tengok kat sini lah. Awak kena cadangkan mengikut panduan yang telah diberikan ni. Okay, PPE the last one. Ini PPE apa yang nak dipakai? Ini last one Yang terakhir dah tak ada dah, tak boleh buat yang atas tu, kita paksa gunakan PPE. Ni monitoring control, macam mana kita nak monitor, safe work procedure. Okay. Dan kemudian kalau awak perhatikan at the end of the day, ni semua dia ceritakan tu, all those kind of thing. You tengok ni. Macam sebelum ni you ada buat jadual kan? Ini adalah hierarchy. Dia tengok appendix C kan. Ini nampak ni, dia ada checklist workplace hazard example ni. So jadi you punya appendix ni penting dalam appendix ni kalau you tengok Appendix A, workplace hazard. Ini contoh. Okay, hazard yang ada dekat workplace. You tengok B, appendix B, example of potential damaging hazard. Okay. Okay. Dan kemudian C. Jadi C ni adalah apa yang awak perlu hasilkan. Jadi jadual yang awak perlu hasilkan. Jadi ini agak berbeza sedikit dengan pun lebih kurang sama lah. Macam yang awak buat assignment yang pertama tu di mana awak buat apa? Buat jadual kan. Dalam konteks ni jadual telah disediakan. Nampak tak tu? Jadual ni telah disediakan, jadi apa yang perlu awak buat, awak perlu isi. Nampak tu? Perlu isi jadual ni. Okey. Dan kemudian borang-borang ni awak perlu isi. Okey. Dan kemudian diberikan contoh juga Mr. J, site manager apa semua ni sebagai contoh those kind of thing. Person in charge, due date dia, bila perlu dilakukan. Jadi macam mana awak nak buat, ini adalah make believe lah. Make believe of the what they call it, tarikh-tarikh ni. Okay. Jadi bayangkan awak juga yang menilai, awak juga majikan lah. Okay. Alright.
Okey, so jadi tugasan awak untuk yang akan datang, saya nak awak tengok ni. Awak tengok this guideline ni yang disediakan oleh DOSH dan awak akan gunakan guideline ni untuk membuat awak punya hierarchy. Okey, untuk membuat hierarchy. Kita ada berapa kumpulan? Wow, kita ada beramai kumpulan ni. Saya nak tahu sini, berapa orang yang ada transport? Berapa ramai yang ada transport? Saya nak tahu, ada kenderaan? Hello? Tak ada rasa tu. Tak ada rasa. Sebab tahun 1 tak boleh. Tahun 1 semua tak boleh bawa kenderaan kan? Okey. So nanti saya fikirkan macam mana awak nak membuat apa ni site aktiviti yang perlu dilakukan. Maksud saya dari segi lokasi tu, workplace kat mana yang awak nak buat hierarchy ni. So nanti saya fikirkan, kalau tidak saya terpaksa buat satu simulasi yang lain lah untuk awak buat hierarchy ni. Okey. So jadi minggu hadapan saya nak awak baca ni, maksudnya minggu ni awak kena baca lah. Sebab minggu hadapan mungkin kita akan lihat lebih detail lagi berkenaan dengan apa ni, berkenaan dengan guideline for hierarchy yang disediakan oleh DOSH. It's quite complete quite complete berkenaan dengan yang disediakan oleh DOSH ni. So jadi perlu awak perhatikan berkenaan dengan tu. Okey. Ada apa-apa lain pertanyaan? Hello? Hello? Okey. So, jadi okey, tengok balik semula perkataan ni yang penting. Hazard. Apa itu hazard? Apa dia hazard? Hello, apa dia hazard? Apa dia hazard? Tanya balik semula ni. Apa dia hazard? Potential source of harm. Tadi saya dah cerita panjang dah berkenaan hazard. Apa dia hazard? Soft on a situation. Kunci untuk berlakunya kemalangan. Ianya punca ataupun situasi ataupun tingkah laku yang membawa kepada ataupun yang menjadi punca kepada kemalangan. Betul. Okey. Kemudian risk, apa maksud risk? Risiko. Yelah, apa dia risiko? Risiko untuk berlaku kemalangan. Risiko ni ada kaitan dengan probability ataupun possibilities kemungkinan untuk berlakunya kemalangan. Apakah formula bagi risiko? Apakah formula bagi risiko? Likelihood times by Risk is equal to likelihood multiplied by severity. Dan untuk likelihood kita gunakan 1 hingga 5 rating dia. Kemudian untuk severity pun kita gunakan 1 hingga 5. Jadi macam mana kita nak quantify risk tu adalah likelihood multiply by severity. Jadi paling tinggi adalah 25 ya. Dan paling rendah adalah 1. Sebab 1 darab 1 adalah 1. So jadi yang dalam hierarchy apa yang awak akan buat, proses yang terlibat, hazard identification, mengenal pasti punca-punca ataupun situasi ataupun tingkah laku kepada penyebab berlakunya kemalangan. Okey. Lihat tempat kerja tu. Okey. Biasanya kita akan buat ialah sebelum, semasa dan selepas. Okey. Kemudian lepas daripada hazard identification, apa yang kita buat? Kita dah kena pasti all the hazard, kemudian kita dah kena pasti dia. Katakan kita dah pernah pasti ada 10 hazard di tempat kerja tu.
Lepas tu kita kena klasifikasi dia, dan kedua kena buat rating kan dia. Kita kena rate kan dia, buat rating hazard anticipation. Untuk buat rating dia, kita kena buat risk assessment. Kita kena dah dapat hazard tu ada 10 tadi, kita kena buat risk assessment bagi setiap satu hazard. Hazard yang pertama, apakah risk dia? Berapa? 25. Risk yang kedua, 10. Risk yang ketiga, berapa? So kita kena calculate all the risk. Dan kemudian setelah kita dah buat risk assessment bagi 10 hazard yang kita kena pasti tadi, kita buat apa yang seterusnya adalah risk control. Jadi mungkin kita tak terbuat daripada 10 tu, kita nak control ke 10 tu, kita tengok mana satukah yang risk yang paling tinggi. Risk yang paling tinggi itulah yang perlu kita beri keutamaan. Okey? Dan kita akan ada risk control, maksud dia apa yang kita buat? Apa yang kita akan lakukan? Kita nak buat isolation, kita nak pakai PPE, kita nak pakai apa dan sebagainya, tukar kaedah dia, method bertukar, ataupun engineering control. Jadi kita tak akan lihat dalam tu, apakah kaedah yang kita nak gunakan. Kalau engineering control, apa yang kita lakukan? Kalau misal kata kita buat PPE, PPE apa yang nak dipakai dalam situ? Hello?